master pun tak lepas tu, ya. Kalau dalam PhD pun tak lepas, ya. Tajuk tu kena perhalusi, kena perdalam. Nanti saya cerita apa yang menunjukkan bahawa dia sampai level PhD, ya. Sebab kalau tahap penguasaan bahasa Arab tu dia deskriptif. Itu bukan inference statistik tu, dia tak ada hipotesis. Okey, masalah sosial ini pun sama. Masalah sosial sekolah, remaja sekolah, ini boleh fokus kat sini. Jadi Muhammad Ismail pun boleh fokus kat situ, tapi nanti dia akan nanti saya ceritakan macam mana nak jadikan dia satu research yang boleh pasti master dan PhD. Okey. Kaunseling remaja berisiko tinggi. Wan Syariza bina modul untuk atasi masalah kemurungan, kebimbangan, stres dengan menggunakan teknik neospetik remaja. Okey, siapa nak ambil tengok contoh, itu contoh Wan tu dah very spesifik. Okey, Wan Syariza ni dia belum jadi student saya sebagai rasmi. Dia ni bakal student sebab dia belum mendaftar, ya. Tapi sebelum daftar PhD, 6 bulan dia dah jumpa saya untuk bincang. Jadi tajuk Wan Syariza ni itu tajuk PhD yang very fokus, sangat spesifik dan jelas. Jadi maksud saya PhD, dia tahu nak buat apa. Sebab dia dah ada target nak bina modul. Dia fokus pada modul nak atasi kemurungan, kebimbangan, stres, dan dia ada theoretical rawatan neosebiti dan fokus dia kena remaja. Dahsyat ni, ya. So dah dapat tajuk ni setahun boleh siap. Setahun setengah boleh siap, ya. Tapi bagi pelajar master PhD nak dapat tajuk macam ni, ya. Dah dapat tajuk macam ni, macam Wan Syariza yang ubah-ubah lagi dah. You tak ubah-ubah, you hanya fokus cari research, dapatkan literature, cari theoretical, dapatkan instrumen, setahun setengah boleh siap. Tapi nak dapat inilah, kadang ni pelajar tak dapat benda tu. Dia berpusing, tukar tajuk, berpusing, tukar tajuk, tukar teori, tukar metod. Itu yang dipanggil dalam kegelapan tu, ya. Tapi siapa yang dapat macam Wan ni sebelum masuk PhD, dia bagus. Dia dah nampak dah apa nak buat, ya. Okey. Pendidikan khas, kefahaman dan kelancaran membaca beradaptasi. Okey, tajuk ni dah fokus. Cuma nanti saya ajar dia nak fokus theoretical dengan fokus instrumen dengan fokus statistik. Dia kalau dalam research, sebenarnya kita kena fokuskan kepada 4 benda ni. Dapat 4 benda ni, teknologi dia. Yang pertama, you kena ada fokus bidang. Lepas you fokus bidang, you mesti jumpa satu theoretical bidang. Tak jumpa theoretical, pensan, ya. Jadi macam mana nak faham bidang, ya, you mesti jumpa theoretical bidang. Okey, dah jumpa theoretical bidang, kita mesti jumpa instrumen dia, sama ada kuali ataupun kuanti, ya. Mesti jumpa instrumen dia, ya. Dah jumpa instrumen dia, barulah kita akan check statistik dia. Sebab tu saya kata method penting. So 4 ni, you kena ingat 4 benda tu. Maka highway you all clear, ya. Tapi dia kena selaras, ya. Contohnya yang pertama, you nak buat bidang apa? Saya nak buat bidang dadah. Okey, dadah tu luas, dadah tu sangat luas, ya. Jadi dadah tu luas. Dia ada pemulihan, dadah ada pencegahan, dia ada pendidikan pencegahan, dan dadah juga ada rehabilitasi. So jangan fikir dadah aja. You kena fikir nak buat apa? Pemulihan, pendidikan pemulihan ke, pencegahan ke, rawatan ke, rehabilitasi ke. Okey, katakan okey saya nak buat tentang pemulihan. Ya, pemulihan. Maksudnya pemulihan orang yang dah kena penagih dadah, ini nak pulih. Okey, so jadi you dah ada bidang fokus pemulihan dadah. Okey, jadi you buatlah tajuk lebih kurang kesan pemulihan dadah menggunakan berdasarkan pendekatan apa-apa dan sebagainya, ya. Okey. So jelaskan lebih detail, ya.
Jadi bila nak buat pemulihan dadah tadi, you nak tengok apa kesan ke, expose factor ke, faktor ke, ataupun nak buat modul sendiri, nak buat intervention ke, itu semua kena jelas. Ya. Lepas tu dah nak buat itu, maka you kena hasilkan satu instrumen pula. Ya. Okey. Siapa Siti Nadia, student master UKM, pengurusan komunikasi. Cadangan tajuk saya komunikasi keorganisasian strategik berbentuk modal insan hasanah. Komunikasi keorganisasian strategik pembentukan modal insaniah. Tajuk ini tak berapa clear sama ada you nak buat kuali ataupun kuanti, dan saya tak nampak pemboleh ubah dia. Tajuk ni macam tajuk SEM pun ada, you nak hasilkan model. So saya tak sure nak hasilkan model ke Hasanah, ya. Okey, using genogram in education, ya, ajar murid pakai genogram. Okey, Cingkolo kerana using genogram ni sangat spesifik dalam education. Tapi untuk hasilkan satu genogram ni, you nak hasilkan satu model pun boleh, ya. Jika okey, contoh saya nak beritahu. Okey, kita ambil kes daripada Ching Kuang Lo ni, using genogram in education, ya. Artinya nak ajar murid pakai genogram. Okey, jika education kita, sekolah kita memang dah ada dah using genogram dalam education, maka kita boleh lihat pelaksanaan genogram tu, pelaksanaan pendidikan berasaskan genogram tu okey tak okey. Kita boleh kaji tu. Ya. Yang kedua, kita boleh lihat keberkesanan penggunaan genogram tu okey ke tak okey. Ya. Okey. Ni kalau kita nak survey, ya. Okey, tapi kalau kita nak buat lihat kesan, kita boleh tengok balik. Adakah penggunaan kesan genogram education tu berkesan tak berkesan untuk meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam kemahiran pelajar, ya. Tetapi kalau di sekolah belum ada lagi penggunaan genogram di sekolah, jadi kita kena create satu modul, ya, modul untuk modul berasaskan genogram, dan kita kena ajar kepada guru ataupun ajar kepada pelajar, dan kita lihat kesan itu modul genogram tu sama ada dia meningkat ataupun tak, ya. Itu dipanggil eksperimen. Ataupun kita boleh tengok juga penggunaan genogram ini di segi model. Maksudnya kita menghasilkan satu kerangka model, sama ada nak lihat perhubungan tu. Dan bila kita buat model, kita tengok tajuk, saya tahu sama ada dia model tu kita akan bina ataupun kita akan test model, ya. Dan sampai sekali buat dua kali, dibinakan, dia test, ya. Jadi kalau model, kita akan hasilkan satu penggunaan genogram tu, dan ada hubung kait dengan pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah bebas, dia ada moderator dan sebagainya. Okey, jelas Okey, saya belum Nani dah buat, cuma belum defend proposal pembinaan instrumen ujian kecerdasan. Okey, Nani bagus. Dia buat pembinaan instrumen ujian kecerdasan. Saya tak pasti dia master atau PhD, tapi kalau PhD untuk bina instrumen ni, tajuk dia saya jelas. Pembinaan, tapi pembinaan tu sebenarnya bukan setakat pembinaan tu, dia pembinaan dan pengujian instrumen ujian kecerdasan dalam kalangan siapa, dia kena jelas, ya. Sebab dia kalau instrumen ni, dia tak boleh buat untuk semua. Sebab dia dalam psychological, sama ada instrumen ni untuk kanak-kanak, ada peringkat umur dia, ya. Sama ada mungkin dalam 7 sampai 12 tahun, ya. Ataupun untuk awal remaja, untuk akhir remaja, ataupun untuk belia. So testnya adalah berbeza.
Okey, lepas tu Nani kena clear kan. Nak bina instrumen ini, nak uji instrumen ni, pembinaan tu nanti nak pakai theoretical apa? Pembinaan tu ya. Untuk dapat maklumat tu sama ada berdasarkan theoretical ataupun berdasarkan temu bual ya. Pakar untuk dapatkan dia punya konstruk tu, itu pun kena tentukan. Lepas tu kena tentukan statistik apa nak uji reliability instrumen tu, sama ada nak pakai RRT, item response theory, ataupun pakai Rush model, ataupun menggunakan classical test, SPSS ya, ataupun nak pergi factor loading ya. Ini pun adalah yang akan jelaskan dia lebih spesifik, tapi tajuk ni dah spesifik ya. Saya fokus kemahiran komunikasi bahasa Arab. Kalau fokus kemahiran komunikasi bahasa Arab, okey, boleh, tapi dia kena detailkan lagi ya. Okey, maksudnya dah fokus tu, nanti kena cari teori komunikasi bahasa Arab tu. Okey, Zaitun, pendekatan ADHD dan neo-CBT dalam kes kemurungan postpartum psikosis di bahagian psikiatris Hospital Sultanah Bahaya, satu kajian kes. Okey, nampak so Zaitun positif ni dia dah ikut persejilan ADHD neo-CBT nak buat kajian. Jadi kalau saya founders ADHD neo-CBT, saya sukalah. Sekarang ni saya ada berapa ya, 4-5 yang buat tentang neo-CBT ya, dan ada berapa 1-2 student yang buat ADHD. Jadi itulah caranya ilmu berkembang. Ilmu berkembang student lah yang kena bantu buat research, banyakkan empirical research. Okey, Zaitun, tajuk ni bagus, ADHD dan neo-CBT, tapi ini dipanggil bukan teori tunggal. Ini adalah integration dalam teori integration teori. Jadi kita akan gabungkan dua theoretical, ADHD dengan neo-CBT. So ini kalau so dia tak ada modul khusus. Jadi Zaitun kena pergi khusus pembinaan modul. Kita akan belajar macam mana nak integrationkan dua teori untuk menghasilkan satu modul ya.